apa yang korang akan buat masa korang tengah lapang? Apa kata korang main satu game action RPG iaitu Genshin Impact. Genshin Impact ni memang best sebab dia punya visual tu kan sama macam anime dan jalan cerita dia sangat menarik. Bukan tu je tau, kita juga boleh ajak kawan-kawan kita untuk main sama-sama tau. So masa lapang korang tak akan boring dan akan jadi lagi menarik kan. Game ni korang boleh download dekat iOS, dekat Android, PS4 dan juga PS5. Mudah kan? Cuba korang bayangkan, korang explore dunia Teyvat yang sangat menarik dengan kawan-kawan korang. Lepas tu korang takkan rasa punya yang masa tu cepat je berlalu. Sekarang ni Genshin Impact ada versi yang terbaru iaitu 3.4. Dalam versi ni korang akan dapat dua karakter iaitu Alhaitham dan juga Yao Yao. Bukan tu je tau, korang juga akan dapat senjata baru, bos baru dan dah tentulah kawasan baru untuk korang terokai. Selain tu korang akan dapat 10 kali free pulls dan juga 4-star karakter dalam versi yang terbaru ni. Menarik kan? Secara jujur bagi Nina lah kan, grafik game ni memang sangat memuaskan dan membuatkan Nina selalu ketagih untuk bermain. Dengan jalan cerita yang menarik, pelbagai karakter yang ada dan of course lah setiap kali Nina main memang Nina akan rasa excited. Kalau nak dibandingkan dengan free play games yang lain tu kan, Genshin Impact ni yang paling terbaik tau. So korang tunggu apa lagi? Korang boleh download game tu sekarang untuk mencuba versi yang terbaru ni dengan tekan link dekat description box ataupun korang scan je barcode dekat screen ni sekarang. Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, video pada kali ini Nina nak ceritakan tentang seorang wanita yang mempunyai rupa paras yang cantik dan merupakan seorang ibu dan juga suri rumah, dan dia ni adalah seorang yang licik lah orang kata. Tapi sebenarnya dia ni adalah orang yang sangat jahat dan suka manipulate orang. Dengan kecantikan yang dia ada, pandai berkata-kata, jadi ramailah yang terpedaya dengan dia tau. Kiranya dia ni pandai memanfaatkan kecantikan dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Yang Nina geram tu kan, dia dapat seorang suami yang handsome, yang baik, yang sangguplah membanting tulang untuk kesenangan dia dengan anak-anak dia. Tapi pada hujung-hujungnya, korang tahu tak dia buat apa? Dia bunuh suami dia pula. Jadi kalau korang nak tahu macam mana perjalanan cerita ni, apa yang terjadi, kenapa dia buat, korang kena tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. So, kisah pada kali ini adalah tentang seorang wanita yang bernama Sharon Elizabeth Hall ataupun dikenali sebagai Sharon Kane. Dia ni pernah kena tangkap tau pada tahun 1969, tapi dia berjaya melarikan diri dari penjara dan lepas tu memang dah tak jumpa jejak dia langsung. So, selama dia berjaya melarikan diri daripada penjara, polis ni telah letakkan dia ni sebagai seorang pembunuh yang sangat wanted yang dicari-cari. Jadi, kes ni ibarat macam masih lagi ongoing dan merupakan salah satu warrants yang tertunggak paling lama dalam sejarah Amerika. Macam biasalah, sebelum Nina continue tentang apa yang dia dah buat, Nina akan cerita dulu tentang latar belakang dia. Sharon Kane ni telah lahir pada 30 November 1939 di Missouri, Amerika. So semasa dia masih lagi kecil, masih dekat sekolah rendah, family dia telah pindah ke Washington. Lepas tu bila umur dia 15 tahun, family dia berpindah balik ke Missouri. So dekat Missouri ni, Sharon ni telah bersekolah di William Chrisman High School. Masa di umur 16 tahun pula, dia telah jatuh cinta dengan seorang lelaki yang berusia 22 tahun iaitu James Kane. Itu pun selepas Sharon tadi tu ke gereja dan dia terserempak dengan James. Sharon dengan James ni masing-masing ada rupa. Sharon cantik, James pun handsome. So macam orang kata, bila berpandang mata tu jatuh cinta pandangan pertama. Macam itulah konon-kononnya. So sejak daripada pertemuan tadi tu, diorang ni selalulah berjumpa, berdating dan mula jalinkan hubungan sebagai sepasang kekasih. Sampailah pada musim gugur, James ni pun baliklah ke Utah sebab dia ni nak kena sambung SEM. So dia ni merupakan pelajar U dekat University Brigham Young. Dikatakan sebenarnya Sharon ni memang nak cari boyfriend orang jauh tau. Sebabnya dia ni nak bebas. Biasalah jiwa remaja, jiwa orang muda kan. So memang nak bebas daripada keluarga, nak hidup orang kata pun nak hidup berdikari lah kononnya. So bagi dia, James ni adalah satu-satunya jalan untuk dia keluar daripada Missouri. Pada satu hari, dia pun hantarlah surat dekat James. So dalam surat tu dia kata, James, aku pregnant dengan kau. Kemudian James ni pun ambil cuti dan dia balik ke Missouri sebab dia nak kahwin dengan Sharon dan bertanggungjawab. Lepas tu perkahwinan diorang pun telah dilangsungkan pada 18 Oktober tahun 1956. Lepas je diorang berkahwin, diorang telah berpindah ke Utah balik, di mana tempat si James ni belajar. Tapi masalah Sam James dekat U tu kan, tiba-tiba dia buat penangguhan and then diorang balik ke Missouri dan James pun mula cari kerja. So James telah bekerja sebagai seorang jurutera elektrik, manakala Sharon pada masa tu just jadi suri rumah dan jaga anak diorang je. Sebenarnya anak yang lahir tu adalah anak kedua diorang. Sebabnya masa first pregnant, Sharon dulu ni dia gugur tau. So kandungan dia yang kedua ni telah lahir pada musim luruh iaitu pada tahun 1957. Anak yang lahir tu adalah baby
perempuan yang diberi nama sebagai Dana. Sejak diorang berkahwin ni kan, Sharon ni suka sangat memboros dan suka habiskan duit laki dia tau. Dia kan duduk kat rumah, so mungkin dia boring lah kot. Duduk kat rumah nak buat apa je, okay, masak, lepas tu apa, bagi anak makan. Apa yang dia buat untuk menghiburkan hari dia, dia guna duit yang suami dia bagi tu, dia pergi shopping sana sini. Maksudnya dia pergi berjoli. Sharon ni kalau boleh, dia nak hidup yang sempurna dan kehidupan yang mewah. Kalau dulu diorang ni hidup agak susah jugalah menyewa, tapi sekarang ni diorang dah ada rumah sendiri. Sebabnya suami dia James tu adalah seorang yang sangat rajin bekerja dan dia sanggup buat apa saja untuk pastikan hidup isteri dan anak dia selesa. Tapi itulah, si suami ni penat cari duit, tapi si isteri ni pula apa yang dia buat, dia pergi joli, habiskan duit laki dia. Dan pada masa yang sama, si Sharon ni telah curang dengan suami dia sendiri. Dan pada masa ni Sharon ni telah pun ada affair dengan lelaki lain, iaitu kawan sekolah menengah dia yang bernama Troy. Pada awal tahun 1960-an, James ni decide nak bercerai dengan isteri dia tahu, sebab dia tahu yang isteri dia tak setia dan ada affair dengan lelaki lain dekat belakang dia. Kemudian James pun beritahulah dekat mak ayah dia kemungkinan yang dia dengan Sharon ni akan bercerai pada 18 Mac tahun 1960. Tapi Sharon ada bagi beberapa syarat dekat James kalau James nak Sharon bercerai dengan dia. Salah satunya macam James kena bagi rumah yang diorang tinggal tu dekat Sharon, lepas tu jangan ambil anak-anak diorang dan bagi dekat dia sebanyak $1,000. Tapi parents James macam tak berapa setuju dengan keputusan James untuk bercerai dengan isteri dia. So diorang kata kalau boleh pertahankan rumah tangga diorang. Sebenarnya Sharon ni pun nak bercerai dengan James tau. Dia dah tak nak dekat suami dia lagi dah. Dikatakan Sharon ni pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama John. Dia offer sebanyak $1,000 dekat John untuk John ni habiskan si James tadi. Tapi kalau John tak nak buat benda tu, John ni boleh je upah seseorang untuk settlekan masalah Sharon tadi. Sampailah pada 19 Mac 1960, sekitar pukul 5.30 petang macam tu, tiba-tiba ada bunyi tembakan daripada bilik tidur Sharon dan juga James. Kalau ikut cerita daripada Sharon, dia kata pada masa tu dia nampak anak diorang yang sulung ni bernama Dana tu ada dekat sebelah James. Dana yang masa tu baru berusia 2 tahun tengah pegang pistol tau dan dah tembak ayah dia. Keadaan James pula pada masa tu memang dah berlumuran dengan darah, yang mana kepala dia ni dah kena tembak dekat bahagian belakang. So Sharon pun call polis dan ambulans pun datang ke rumah diorang bawa James, tapi James ni umur tak panjang, dia meninggal semasa on the way nak ke hospital. Polis pun siasat lah nak cari punca kejadian. Okay, siapa yang buat benda ni. Polis pun carilah cap jari dekat pistol tadi tu kan, tapi diorang tak jumpa apa-apa cap jari sebab dekat tempat pegang pistol tu kan macam berminyak sikit. Jadi polis pun ambil lah keterangan daripada Sharon dulu, okay, sebagai saksi pertama. Kalau ikut cerita Sharon, pada masa tu dia tengah cuci pistol James. Lepas tu dia nak tidur kejap. Masa dia tengah tidur tu, anak diorang ni tadi telah masuk ke dalam bilik diorang, ambil pistol tu dan tembak kepala ayah dia. Lepas polis ambil keterangan daripada Sharon, diorang pun ambil keterangan daripada jiran pula. Jiran-jiran diorang pun kata yang James ni selalu bagi pistol dia dekat anak dia untuk bermain. Jadi polis pun buatlah kesimpulan. Diorang kata, okey, kes ni adalah sebuah kemalangan yang tak disengajakan dan kes pun tutup. Pistol James tadi tu pula telah diambil oleh polis dan polis tak pernah bagi balik pistol tu dekat Sharon. Tapi Sharon ni dia pernah buat tuntutan dia nak balik pistol tu, tapi tak pernah dapat pun. Tak lama lepas tu Sharon ni minta tolong dekat kawan lelaki dia untuk beli pistol dekat dia. Lepas tu kawan dia pun pergi kedai and then beli, tapi dia daftarkan nama pistol tu adalah nama Sharon. Bila dia bagi balik, okey nah Sharon, ni pistol kau, aku daftarkan atas nama kau. Tapi Sharon kata, kenapa kau daftar atas nama aku? Kau pergi kedai tu balik, kau tukar atas nama orang lain. So dekat sini menunjukkan yang Sharon ni tak nak pistol tadi tu didaftarkan atas nama dia. Selepas kematian suami dia, si Sharon ni dapat duit insurans suami dia yang berjumlah $29,000. Tapi kan ada seorang penyiasat yang bernama James Browning ni cakap kes ni macam ada bau-bau ikan, macam something fishy, macam ada yang tak kena. Lagipun isteri dia tak nampak langsung tahu sedih bila suami dia meninggal. Lepas suami dia meninggal, Sharon tadi beli sport car dengan menggunakan duit insurans suami dia. Kereta tadi tu telah dibeli daripada seorang ejen kereta yang bernama Walter, dan diorang berdua ni sebenarnya ada affair. Pada masa tu Walter ni dah pun berkahwin, dia ada anak, dia ada isteri. Sharon dia pernah pujuk tau Walter ni untuk tinggalkan anak dan isteri dia, tapi Walter tak nak. Lepas tu Sharon pun fikir macam mana aku nak buat supaya Walter ni tinggalkan family dia dan kembali ke pangkuan Sharon ni. Fikir punya fikir, Sharon pun beritahu dekat Walter yang dia tengah mengandungkan anak Walter. Tapi Walter kata kita ni tak boleh kahwin sebab aku dah kahwin dah. Akhirnya diorang pun decide untuk berpisah dan tak nak berhubung lagi tau. Tapi sebenarnya pada masa ni Sharon ni ada agenda dia yang lain. Pada Mei 1960 macam tu, Sharon ni call bini Walter yang bernama Patricia. Dia kata, kalau kau nak tahu suami kau ni sekarang ada affair dengan adik aku. Sembang-sembang apa semua, diorang pun decide nak berjumpa, nak berbincang pasal isu ni tau. Tapi Sharon minta Patricia tu datang jumpa dia seorang diri dan datang dekat tempat yang dia dah beritahu. Selepas daripada perjumpaan tu kan, isteri Walter si Patricia tu tak pernah balik lagi ke rumah. Dan bermulalah siasatan untuk mencari Patricia. Sharon ni dia buat tak bersalah, lepas tu dia offer diri dia untuk mencari Patricia. Pada malam tu, dia dengan boyfriend dia yang lain bernama
John ni pergi cari Patricia dan diorang telah jumpa Patricia ni dekat sebuah padang. So dikatakan dekat kawasan tempat yang diorang jumpa Patricia tu adalah tempat di mana dia dengan John ni selalu dating. Itu pun Sharon yang cadangkan dekat mana diorang perlu cari Patricia ni. Kemudian isteri Walter ni dijumpai dalam keadaan yang dah tak bernyawa, ada kesan pukul dan ada kesan tembak 4 kali dekat kepala, perut dan juga bahu. Lepas tu John pun cakap pula, okey, kita kena jumpa polis dan kita kena beritahu yang kita dah pun jumpa Patricia. Tapi Sharon kata kena hantar Sharon ni balik dulu dan jangan beritahu dekat polis yang dia ada juga pada malam tu. So benda ni lah menyebabkan penyiasat rasa curiga dengan Patricia. Kenapa dia tak nak polis tahu yang dia ada juga pada malam tu cari sama-sama dengan John. Bukan tu je, dia orang rasa macam Sharon ni seolah-olah tahu kat mana keberadaan Patricia, tapi dia macam buat-buat tak tahu dan offer diri untuk pergi cari dekat mana Patricia. Tak lama kemudian Sharon ni pun kena tangkap atas tuduhan membunuh Patricia. Selain Sharon, Walter dan juga John tadi tu pun telah diminta jumpa polis dan bagi keterangan. So diorang berdua pun buat pengakuan surat. Diorang kata memang diorang ni ada affair dengan Sharon. So semasa perbicaraan dia dekat mahkamah kan, Patricia ni kan dia orang yang cantik, yang pandai berkata-kata. So pihak juri ni macam terpukau tau dengan dia. Nak pula masa perbicaraan tu semua juri yang ada tu adalah lelaki. Korang bayangkan kes perbicaraan tu berlangsung selama 10 hari je dan dalam masa 1 jam setengah pihak juri ni berbincang, diorang decide, diorang kata okey, si Sharon ni tak bersalah dan tak terlibat dalam kejadian ni. Punyalah cepat perbincangan tu, diorang kata Sharon tak bersalah sedangkan memang dah ada bukti yang kukuh. Yang paling mengejut tu kan, lepas habis je perbicaraan tu, penonton yang ada dekat court tu juga bagi tepukan tau, macam tepukan kemenangan lah gitu. Dan diorang ni datang serbu Sharon untuk minta sign dia pula, dah macam artis dah. Sampailah pada 16 Januari 1961, Sharon ni telah lahir pula seorang baby perempuan yang diberi nama sebagai Marla. Tapi Sharon ni hidup taklah senang lama mana pun. Lepas tu dia kena tuduh pula bunuh James dan telah dijatuhkan penjara seumur hidup. Tapi pada Mac tahun 1963, mahkamah telah batalkan pertuduhan ke atas Sharon dan kata Sharon tak bersalah. Lepas tu dia pun dibebaskan dengan ikat jamin polis. Lepas dia dah bebas dari pertuduhan tadi, dia pun apa lagi, pergilah cari boyfriend baru dan dia pergi bercuti sama-sama dekat Mexico. Pada September 1964, dia tembak boyfriend baru dia yang bernama Francisco dan dekat sanalah Sharon ni kena tangkap dengan polis Mexico. Semasa dalam siasatan polis, pistol yang digunakan dekat Francisco tu adalah sama dengan pistol yang digunakan dekat Patricia. So semasa dalam perbicaraan apa semua, juri telah sahkan yang dia ni bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun. Tapi baru beberapa tahun je dia berada dalam penjara Mexico tu kan. Pada 7 Disember 1969, Sharon ni telah berjaya melarikan diri daripada penjara. So dia lari kot mana? Dia lari melalui pintu yang tak dikawal. Jadi bandar-bandar yang ada dekat penjara Mexico ni, diorang ni ada rutin harian yang diorang perlu hadir setiap pukul 5 petang. Tapi pada hari tu Sharon ni tak datang. Sampailah nama dia ni dipanggil 2 kali tapi dia tak datang juga. Sampailah dilaporkan yang dia ni telah lari daripada penjara. Polis Mexico pun meluaskanlah pencarian dia, cari dekat segenap Mexico tapi tak jumpa dia langsung. Sampaikan FBI dan juga polis Amerika dimaklumkan kemungkinan Sharon ni akan cuba balik ke Amerika. Tapi korang tahu tak apa jawapan FBI? Diorang kata diorang tak ada kuasa untuk tahan Sharon kalau dia balik ke Amerika sekalipun. So adalah spekulasi yang mengatakan kemungkinan Sharon dah pun merasuah pegawai penjara. That's why lah dia boleh melarikan diri. Pintu yang dia lari tu kan sepatutnya dikunci tau, tapi pada hari kejadian tu tak dikunci. Ada juga spekulasi yang lain mengatakan kemungkinan Sharon ni ada boyfriend dekat penjara tu. So maksudnya boyfriend dia ni adalah pegawai penjara. So boyfriend dia ni lah yang telah tolong Sharon melarikan diri daripada penjara. So sampai sekarang memang tak tahu dekat mana Sharon, sama ada dia masih hidup ataupun dekat mana ataupun macam mana keadaan dia, sebab dia menghilang tanpa jejak langsung. Ada yang kata kemungkinan besar dia masih tinggal dekat Mexico dan ada juga yang kata mungkin dia pergi ke Alaska sebab dekat sana dia masih ada lagi keluarga. Tapi ada juga yang kata kemungkinan Sharon ni dah pun meninggal. Yelah sebab kes tu dah lama dan sekarang mungkin dia dah tua. Tapi itulah, kalau dia dah mati sekalipun pihak berkuasa masih tak dapat nak pastikan benda tu sahih ke tak yang Sharon ni dah pun meninggal. Dan kalau Sharon ni masih lagi hidup, kemungkinan sekarang umur dia dah pun 84 tahun. Okay guys, Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni. Adakah korang rasa dia ni sebenarnya masih lagi hidup ataupun dah mati? Ataupun dia masih ada kat Mexico? Ataupun dia dah lari ke Amerika? Kemungkinan lah juga kan dia dah lari ke Amerika kan, sebab FBI kata diorang tak ada kuasa nak tahan dia. Tentang dia dah ke Amerika hidup dengan senang lenangnya. Padahal dia dah bunuh 3 orang dah. Gila kan? Jadi kalau korang ada teori sendiri, korang boleh komen dekat bawah sebab Nina nak tahu teori-teori korang. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.